A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim waj'alna Allahumma mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya muliakan, yang saya kasihi Tuan Imam, Tuan-tuan Haji, Tuan Pengerusi Surau Al-Jawahar, Bapak Hajah, ibu-ibu, hadirin hadirat, guru saya, cikgu saya yang saya kasihi. Alhamdulillah, sidang Jumaah yang berbahagia sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, kita insya-Allah hari ini sambung pengajian kita tentang kupasan ataupun syarah kitab Al-Hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala. Sebenarnya kitab ini sebenarnya taklah sepayah mana, cuma perlukan tuan-tuan, maknanya perlukan fokus mungkin, dan sebenarnya adalah ilham dan pedoman dan taufik dan hidayah Allah Ta'ala sebenarnya. Dulu pun saya pun bimbang nak mengajar kitab Hikam ni, nak baca pun dulu macam ngeri je kan? Macam takut tak faham, takut salah faham. Kita di Johor ni mungkin kurang kuliah kitab Hikam ni. Kalau di utara, Kelantan, Terengganu banyak yang ustaz yang mengajar. Di Johor kurang, tak tahu kenapa. Sebenarnya boleh saya mungkin para ustaz, para asatizah boleh insya-Allah cuba-cuba insya-Allah taala kita mendalami sama-sama, kita share kan ilmu Allah Taala ni melalui Syekh Ibnu Athaillah tentang kerohanian, tentang kesufian, panduan kita sebagai muslim, sebagai mukmin, yang sangat-sangat baik kita kita renungkan. Sebelum ini sidang Jumaah sekalian, berkata kita telah pun melalui hikmah yang sebelum ini, di mana Syekh Ibnu Athaillah sebut jalla rabbuna ayu amilahul abdu naqdan fayujaziyahu nasiatan. Kita dah bincang sebelum ini, iaitu Maha Suci Allah. Tak mungkin, ataupun maknanya dalam bahasa yang lain, tidak mungkin sama sekali bagi Allah Azza wa Jalla yang Maha Adil, yang Maha Pemurah Penyayang itu membalas hamba-hambanya yang beramal soleh di dunia ni secara tunai, tapi Allah balas lambat dekat akhirat. Tak mungkin, bukan begitu. Tak. Maknanya salah faham di kalangan sebagian hamba-hamba Allah, orang awam misalnya, yang beranggapan bahawa kita ni orang Islam ni maknanya kena zuhud, kena sabar banyak, tak macam orang kafir, tak macam orang-orang yang tak Islam. Dunia ni memang dia yang punya lah. Dia kata apa? Dunia anak yang punya kan? Kita orang Islam ni, orang beriman ni dekat akhirat je lah kan, sabar je lah. Maknanya kena terima keadaan. Bukan begitu. Tak, sebaliknya pula ditegaskan bahawasanya Allah Ta'ala balas cash sebenarnya kan. Dalam bentuk apa? Pertama, kita dah dapat iman, dah dapat taufik hidayah, Alhamdulillah. Dah dapat kehidupan sebagai umat Islam, Alhamdulillah. Banyak kalau kita nak senaraikan, banyak sungguh nikmat-nikmat Allah yang telah Allah curahkan pada kita ni sebenar-benarnya. Dah dapat dah kat dunia kehidupan ni. Kita lahir-lahir dapat ibu ayah yang Islam, bagi kita orang Melayu lah, orang Islam lah kan. Maknanya dah dapat hidayah, itu satu nikmat yang besar. Dan jadi orang Islam pula kita boleh maknanya beribadah walaupun kita ni orang jauh, orang Banjar, orang Bugis, agaknya orang Melayu sini, bukan orang Arab kan. Dapat pula kitab Arab, Al-Quran, hadis, bahasa Arab. Kita boleh baca pula dengan lancar pula. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini merupakan nikmat, merupakan anugerah Allah Ta'ala.
bukan bahasa kita, sebagai orang Melayu bukan bahasa kita pun, tapi subhanallah ni namanya mukjizat Al-Quran kan. Turun temurun, Masya Allah, ni merupakan anugerah Allah Ta'ala. Anugerah Allah Ta'ala di dunia dah dapat dah kan. Itu makna dalam pahala dah dapat dah sebenarnya artinya Allah balas cash terus kan. Pahala pun dah dapat tu, automatik cash dah dapat pahalanya kan. Ini jangan bimbang, insya-Allah sangat baik, yakinlah bahawasanya setiap amal tidak sia-sia. Setiap huruf yang kita baca tu, alif lam mim misalnya dalam Quran tu ada dah tiga huruf. Satu huruf tu bi asyri amsalihha, satu huruf 10 paling kurang, 10 ganda pahalanya paling kurang. Kalau alif lam mim dah 30, itu paling kurang. Maknanya banyak pahala dah dapat dah, cuma tak nampaklah dengan mata kasar kita kan. Kita nampak dalam mata kerohanian, mata hati kita nampaklah kebahagiaan hidup, kerohanian kita, ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah, dapat family yang bahagia, alhamdulillah, kesihatan, keafiatan. Ini semua merupakan nikmat yang Allah telah beri sebenarnya kepada kita ya, rezeki kan, alhamdulillah kan, banyak. Jadi maknanya jelas bahawasanya hikmah hikmah ni mengajar kita bahawasanya ya, Allah Azza wa Jalla membalas secara cash juga kepada hamba-hambanya yang beramal saleh di dunia ni. Bahkan bukan kerana banyak perkara, bukan kerana doa kita, bukan kerana amalan kita Allah balas. Sebelum kita beramal pun dah dapat pahala dah. Sebelum kita sebelum kita buat lagi, nampak, bayangkan, bukan buat baru dapat. Kan kita dah pernah baca hadis kan yang Nabi sebut tu kan, bila hamba-hamba Allah niat nak buat baik, baru niat, belum buat lagi, baru niat nak sedekah dah dapat pahala dah satu. Subhanallah kan, baru niat, bila buat dapat 10 paling kurang, belum buat lagi dah dapat, dah bayangkan, baru niat kan. Cuma janganlah main pakai niat je kan, nanti niat dah nanti lah saya niat nak sedekah kat masjid, kat surau, pakai niat je, lama no niat masuklah betul-betul real kan, masuklah tong berapa yang mampu kan, ni saya pakai niat je kan. Maksudnya nak ceritakan situ, baru niat dah dapat pahala, belum buat lagi. Jadi bagaimanakah ada hamba Allah yang sampai hati yang menganggap bahawa Allah Ta'ala membalas hamba-hambanya yang beramal saleh secara tunai, tapi Allah balas lambat dekat akhirat. Hikmah sebelum ini disebut oleh Syekh Ibn Athaillah bahawa Allah akan membalas memberikan balasan kepada orang beriman, para mukminin, tempatnya di akhirat, bukan di dunia. Ada sebut sebelum ni hikmah yang ke-69. Kata Syekh Ibn Athaillah, Allah Ta'ala akan balas, memberi balasan syurga semua ni balasannya sebenar-benarnya di akhirat untuk orang mukminin. Ya betul, itu tak bercanggah dengan hikmah ni, tak bercanggah. Maksud hikmah yang itu maksudnya ialah balasan sebenarnya syurga, yang sebenar-benarnya syurga yang kekal abadi, yang tak akan hancur. Kalau Allah balas kat dunia ni, pertama ni tak muat, kecil dunia ni tak muat kan. Syurga satu orang punya syurga kan 10 kali ganda dunia ni. Bayangkan 10 kali ganda dunia ni, 10 kali bumi 10 bumi demi keluasan ni. Itu bagi syurga yang paling kecil, untuk orang yang paling rendah iman dia. Apa khabar pula orang yang kedua iman besar, yang ketiga besar iman, yang keempat, yang kelima, yang ke sejuta, yang ke 100 juta yang syurga. Tak terbayang. Itu maknanya balasan sebenar, jaza di akhirat. Itu namanya jazaun, tuan-tuan. Ada dua. Kita orang beriman ni dapat, orang Islam, orang beriman dapat dua balasan. Pertama dia sebut ajrun, pahala, ganjaran pahala dapat dah. Tadi tu baca alif lam mim dapat 30 paling kurang kan. Sedekah RM1 dapat RM10. Allah catat begitulah kan. Duduk berzikir selepas solat subuh sampai naik matahari dapat pahala haji kan. Pahala haji kan, dapat pahala. Maknanya berzikir je pun, Masya Allah, begitulah hebat. Kalau orang pergi umrah daripada hotel, jalan berwuduk, jalan kaki ke naik kenderaan ke pergi Masjid Quba, solat sana 2 rakaat dapat pahala umrah. Bukan berumrah tawaf sa'i dekat Mekah tu, dekat hotel ke Quba solat dapat pahala umrah, tu pahalanya lah. Bayangkan, maknanya kelebihan. Itu namanya pahala, ajrun. Yang kedua yang disebut sebelum ini ialah balasan syurga ke akhirat tu balasan syurga tu namanya jazaun. Ada dua lah, pertama ajrun, yang kedua jazaun dalam bahasa Arab kan.
Maknanya pertama ganjaran pahala, yang kedua ganjaran syurga sebenarnya di sana. Itu maksud dia. Tapi yang ini pula dia nak menegaskan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya membalas secara cash, tunai, on the spot. Di dunia ni dah dapat dah. Kita dah dapat taufik dan hidayah Allah Ta'ala, dapat kenal halal haram, kenal buruk baik. Allahu Akbar, dapat menyebut Allah, dapat solat, dapat ibadah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tu nikmat, tu Allah balas lah tu. Sebab ramai di kalangan hamba-hamba Allah yang tak sudi masuk Islam. Yang tak sudi terima Islam, yang tak sudi nak solat, yang dah Islam pula ramai lagi yang tak sudi solat. Walaupun dia sudi bedal nasi, nasi berani 5 pinggan 3 pinggan makan kan, semangat kan, gedebab gedebab kan, makan rezeki Allah. Tapi ibadat nanti dululah, fadal ramai lagi hamba-hamba Allah yang dah Islam tapi tak sudi nak puasa, dan tak ada usaha pun nak puasa, nak ibadah. Ramai, maknanya apa? Itu kita dapat lagi. Kita dah dapat ni, alhamdulillah. Itu tanda bahawa Allah Ta'ala telah menolong kita, telah bantu kita untuk pertama berzikir, menyebut nama Allah, yang kedua mensyukuri nikmat Allah, yang ketiga beribadah kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita jangan lepaskan doa yang Nabi pesan tu kan. Saya suka ulang doa ni kan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Itu jadi amalan kita harian lah. Nabi pesan dengan Sayyidina Muaz bin Jabal kan, wahai Muaz, aku sayang kamu. Wahai Muaz, kamu jangan lepaskan doa ini. Kamu jangan selepas solat kamu jangan tinggalkan doa ini, wahai Muaz. Apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku ya Allah untuk berzikir, menyebut namamu ya Allah, untuk ingat kepadamu ya Allah, dan untuk mensyukuri nikmatmu ya Allah, dan untuk beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah. Itu yang pertama, hikmah sebelum ini. Kemudian disebut juga, kita dah bincang juga sebelum ini, di mana Syekh Ibn Athaillah sebut, kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radhiya laka laha ahlan. Cukup sebenarnya bagi kamu mendapat ganjaran Allah Ta'ala yang mana Allah redha jadikan kamu ni ahli ibadah. Tuan-tuan, kita boleh sembahyang ni, boleh solat ni, kita boleh ibadah ni, kita boleh jadi orang Islam, sebenarnya petanda Allah redha pada kita. Allah pilih kita sebenarnya. Allah pilih. Kita dapat hidayah ni, kita dapat Islam, Allah yang beri hidayah kan. Allah pilih. Sebab tadi ramai tadi yang kita tahu, ramai lagi Allah belum pilih, atau mungkin Allah tak pilih mereka sampai meninggal dia sebagai non muslim, sebagai kafir. Kita ni alhamdulillah Allah dah pilih kita orang Islam, alhamdulillah. Yakinlah bahawa ini semua merupakan anugerah Allah yang besar pada kita ni. Ya, Allah dah redha bagi kita, dan dah jadi orang Islam, jadi orang beriman, insya-Allah kita boleh beribadah kepada alhamdulillah. Maknanya sekarang ni kita rasa-rasa dah, setakat ni kita rasa dan kita yakin insya-Allah kita tak boleh hidup tanpa solat. InsyaAllah kan, setakat ni tak akan tenang kita hidup tanpa solat. Boleh? Katalah tuan-tuan ibu-ibu ada orang belanja lah, Hajah, saya ada 1 juta ni cash, satu permintaan, esok tak payah solat, please. Hajah tak solat 5 waktu, bagi nombor akaun, macam je nak. Tak mungkin, sebab kita dah sebati dalam diri kita. Tak mungkin. Maknanya kita dah jadi sebati, tak bahagia hidup tanpa solat, kan? Itu maknanya apa? Maknanya itu anugerah Allah. Maknanya Allah telah pilih kita, alhamdulillah. Tak bahagia kalau kita tak beribadah. Kan? Maknanya itu dah satu nikmat sebenarnya. Kita kena rasa syukur banyak-banyak, alhamdulillah. Kan? Pertama, itu maknanya Allah redha pada kita. Yang kedua, kafal amilin jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihi fi ta'atih. Dan yang kedua, cukuplah sebenarnya balasan untuk orang yang beramal ibadah ni sebenarnya, di mana bila dah beribadah tadi, cukuplah balasan. Allah pilih kita jadi orang ibadah, alhamdulillah. Dah ibadah pula, dah beramal pula, seronok tak ibadah? Best tak dalam bahasa mudah? Best tak solat? Tenang tak solat? Tenang tak pergi Mekah, umrah, haji? Tenang tak? Walaupun cuaca panas, walaupun mungkin belanja besar,
macam perangai Arab ke sebagainya kan. Arab ke Pakistan ke Bangladesh ke macam-macam hal kan, macam-macam lah agaknya sana kan, dugaan penat, letih, demam sebagainya lah, sakit, tapi seronok tak pergi Mekah, seronok, nak tak pergi lagi kalau ada peluang, nak kan, maknanya nikmat dah dapat dah kan. Best tak puasa kan, dia dah rasa nikmat. Ni semua merupakan nikmat anugerah Allah sebenarnya. Dah ibadah, Allah pilih kita jadi orang ahli ibadah, alhamdulillah. Yang kedua, dah beramal ibadah pula, Allah Ta'ala buka hati kita ni rasa seronok ibadah. Sebab sedang hadirin sekalian wal hadirat, ada tak orang hamba-hamba Allah yang beribadah secara paksa? Terpaksa buat, ada tak? Ada, sebenarnya ada kan? Dia pakai tudung sebab trend mungkin, sebab dia suruh suami agaknya, sebab mungkin lah sebab-sebab lain lah sebenarnya kan, mungkin kan, bila dah cerai buka tudung contoh kan. Maknanya benda-benda yang buat bukan kerana Allah, solid, jadi terpaksa, rasa beban. Mungkin orang bagi ibadah rasa beban, betul, solat ni beban. Allah beritahu sebenarnya solat berat sebenarnya. Dalam Quran Allah sebut apa? Allah sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was salah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah tolong dengan Allah ya, kepada Allah melalui sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu ya besar, berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Maknanya bila dah dapat khusyuk ni, dia tak rasa beban. Walaupun kaki ada gaut, sakit. Walaupun lutut kaki pun nak sujud pun, Allahu Akbar, dah kena bantuan kursi. Ya, saya pun dah mula ni. Alhamdulillah dah mula. Maklum, umur dah makin muda. Astagfirullahaladzim, sama je lah baru rasa kan. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Maknanya, tapi rasa nikmat. Rasa nikmat. Kita merasai kenikmatan tu, tuan-tuan. Sebab ada orang yang tak seronok ibadah, yang tak rasa, tak happy kan? Yang tak happy pergi Mekah, yang tak happy, yang menyesal pergi haji. Ada? Ada. Saya pernah jumpa. Apalah haji macam ni buat peranda hidup. Dia pergi dulu, zaman dulu lah, bukan sekarang ni. Dulu kotor kan, kotor, sampah banyak. Masih ada Masjid Zing dulu tu, lama lagi kan dulu kan. Kan kawasan crowded, ramai, jadi ramai yang komplain. Ada menyesal kau pergilah sini. Apa dapat Jadi kesian dia pergi tu ala kadar lah. Maknanya dia dah ada duit, dah cukup umur, dah cukup bajet, pergilah. Yang tadi bukan dengan hati dia pergi, tak seronok dia ibadah. Nampak? Ada orang jumpa Ramadan pun bukan muka ceria, muka yang terpaksa kan. Ramai. Maknanya di kalangan orang yang beribadah ni, ada lagi hamba-hamba Allah yang buat secara paksa, tak ikhlas. Jadi kita sama-sama nak usahakan, nak berdoa, nak usahakan untuk sambil kita ibadah, sambil dapat rasa keseronokan, kelazatan ibadah. Dapat tu masya-Allah. Wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi. Ya, cukuplah juga kewujudan rasa seronok dan tenang bersama Allah yang Allah kurniakan kepada mereka, tuan-tuan. Para ulama, mereka sanggup kan beribadah kan jauh-jauh malam, masya-Allah, kan bangun malam, qiyamul lail ya, masya-Allah, diri lama kan. Lihatlah contoh yang terbaik untuk kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Walaupun Nabi Allah dah jamin syurga untuk dia, dah jamin dah. Dosa yang telah dosa pun tak ada lah, memang ahli syurga lah yang paling tinggi sekali. Tapi lihat kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam yang beribadah sampai bengkak-bengkak kaki kan, malam diri lama, masya-Allah. Tuan-tuan pernah pergi tak dekat Madinah, ada nama dia Jabal Silak, nama dia Jabal Silak di Madinah, di gunung agak tinggi jugalah nak naik tu. Atas tu ada macam tempat Nabi pernah sujud kat situ lama ketika perang Ahzab dulu. Nak perang Ahzab, ketika itu Rasulullah bertawajuh kat situlah, doa supaya Allah Ta'ala beri pertolongan untuk hamba-hamba Allah ketika Madinah dikepung oleh 10,000 orang-orang Yahudi, orang kafir Quraisy bergabung 10,000 orang kepung Madinah
nak ambush, nak bunuh habis-habisan, ya. Jadi Allah Ta'ala ilhamkan Rasulullah sujud berdoa nak atas gunung Silak. Saya pernah pergi, alhamdulillah, gunung tu macam ada gua kecil sikit tu kan. Dan subhanallah, atas gua tu nak naik atas bukit tu betul sikit, sini air tak ada. Jadi Rasulullah dikatakan ketuk dengan tongkat Rasulullah ketika itu, tongkat gunung tu keluar air memancar, subhanallah, subhanallah, memancar air atas gunung tu. Ada lagi lekuk tu, ada lagi lekuk tu, ada lagi lekuk air keluar tu, batu tu ada lagi sampai sekarang. Alhamdulillah. Kena panjang gunung sikit lah ya. Tempat Nabi sujud situ, Nabi sujud tuan-tuan, daripada pagi lepas subuh Nabi ke situ, dah kesian sikit lepas subuh Nabi sujud, tahu apa berapa lama? Sampai ke Zuhur sujud Nabi tu, minta Allah bantu. Nabi solat situ sujud bertawajuh sampai ke Zuhur. Sebab kita ada sahabat jumpa pergi tengok, cari apa selepas subuh, Nabi bagaimana ni? Saya lupa nama sahabat tu, dia cari dapat tahu, nampak atas gunung Nabi tengah sujud. Dia turun lagi, balik rehat dulu. Dah kacau lah kan, Nabi tengah ibadah. Dia naik lagi dah lama naik lagi tengok Nabi ada lagi tak? Sujud lagi sampai dah nak Zuhur dah, sampai tengah hari sujud terus. Allahu Akbar. Mana tuan, itulah Rasulullah kan, ya, sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa buat begini? Solat sampai jauh-jauh malam, sampai kaki bengkak-bengkak, ya. Apa jawaban Nabi apa? Afala akunu abdan syakura ya Aisyah. Tak boleh aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur, wahai Aisyah. Jadi tuan-tuan, pertamanya nak mensyukuri nikmat Allah, syukuri nikmat Allah dengan ibadah. Yang keduanya mendapat merasai kelazatan halawatul iman, dia dapat merasai kelazatan, kemanisan ibadah. Betul lah kata para ulama, sebagian yang mengatakan laisa fid dunya waqtun yushbihu na'ima ahlil jannah illa ma yajiduhu ahlu tamalluk fi qulubihim bil laili min halawatil munajah. Tiadalah di dunia ini waktu yang menyamai kenikmatan ahli syurga kecuali akan dapat dirasai oleh hati mereka yang terikat dengan menghidupkan malam, iaitu bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah taala, Allah pilih kita insya-Allah taala menjadi hamba Allah yang terikat hati kita ni, ya, dengan qiyamul lail, dengan bermunajat, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Itu juga merupakan pilihan Allah, pilihan Allah taala, ya. Dan kata lagi sebagian para arifin, fid dunya jannatun man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah wala ila syai' wa hiya ta'atullah ta'ala, wallahu akbar. Kata para arifin sebagian lain mengatakan, di dunia ni terdapat syurga. Siapa yang masuk dalam syurga tu, dia tidak akan mengimpikan, tidak akan berhajat untuk syurga dekat akhirat nanti. Masya Allah, begitu sekali. Dan dah masuk dalam syurga kat dunia tu, dia tak akan lagi dah berharap pada syurga kat akhirat lagi dah. Cukup dah yang dah dapat tu. Ya Allah, nikmatnya. Apa dia? Wahya ta'atullah ta'ala. Itulah dia mentaati Allah, beribadah kepada Allah. Jadi mereka ni bila solat bukan beban, bukan berat, bukan terpaksa, bukan berlakon, kan? Bukan ada udang sebalik mi. Ada udang sebalik batu ke mi? Udang sebalik batu bukan kerana riak, bukan, tapi ibadah sebab merasai kenikmatan, kelazatan ibadah, tuan-tuan. Benarlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, panggil Bilal ketika nak azan tu kan, dah masuk waktu kan, ada pernah Nabi panggil kan, patutnya bahasa mudah, ya Bilal azan, dah masuk waktu ni azan. Tapi Nabi panggil Bilal apa? Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Allahu Akbar. Apa maksud dia? Wahai Bilal, tolong rehatkan kami, tolong beri kami relax. Nabi suruh azan tu dengan kalimah tu, arihna ya Bilal, rehatkan kami wahai Bilal. Maknanya apa? Maknanya Nabi ajar para sahabat semua, masya-Allah, kita semua insya-Allah anggap, dan bahkan bukan setakat menganggap, merasai kerehatan dalam solat. Sebab tu para sahabat dulu bila solat, dahsyat kan cerita kan. Seorang sahabat yang bernama Urwah bin Zubair misalnya, kaki dia sakit, yang saya cerita sebelum ni kan, nak kena potong kan, doktor offer dia, awak nak saya potong ni,
kaki awak ni kena potong ni, dah rosak ni, dah busuk dah, boleh buat apa dah. Nak saya potong ketika awak sedar ke ketika awak pengsan? Kalau awak nak pengsan, minum ubat ni, nanti awak maknanya awak tidur pengsan, saya potong lah. Tak apa. Saya ambil wuduk dulu, kata dia. Saya ambil wuduk dulu, saya solat. Nanti bila saya solat, tuan potong lah saya, tak apalah. Sebab dia tahu diri dia. Bila dia solat, dia tak ingat diri dah, tak ingat dunia dah. Bahkan diri dia pun dia tak rasa langsung. Jadi dia solat, tengah-tengah solat, mungkin tengah akhir tu, doktor potong kaki dia, putus, pop. Dia pun relax je solat, tengah solat je kan, tenang-tenang je solat, dah tak rasa pun kaki dia potong. Subhanallah. Bukan buat-buat, bukannya berlakon, betul-betul orang tak rasa. Itulah kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum. Tak begitu. Kita boleh tengah-tengah solat orang potong. Yang tengah-tengah solat tengah-tengah solat, dulu saya pernah dekat mana, kat surau, tengah subuh, memang kebetulan malam tu, malam semalam yang solat isyak, memang ada kes curi motor dekat surau tu. Curi motor, ingat lagi, subhanallah. Tengah isyak memang ada motor Jumaat hilang, solat isyak tu. Jadi solat subuh besoknya pula, budak yang curi tu pun nak cuba curi lagi. Cuba lagi curi lagi motor kat surau tu, tengah-tengah orang solat tu. Saya ada dalam Jumaat tu kan, tengah-tengah solat, ingat lagi. Tengah solat subuh ni kan, bunyi motor, bunyi keletak kat luar kan, ada jemaah mencekik, curi motor. Tuan, ramai separuh jemaah lagi kejar budak tu, batalkan solat, kejar budak tu. Jadi ketika pagi subuh tu memang usolli fardu subuh, target apa, nak dengar budak motor ada tak ni kan? Agaknya kan betul-betul berlaku. Tengah solat dia mencekik, curi motor. Nasib baik imam tu kuat iman kan, imam stay lah. Imam stay solat, ada dah separuh jemaah tengguh lah, tapi separuh berambat budak tu dapat kan, ikat kat tiang surau. Ikat dengan belengging, dengan tak pakai baju budak tu, diikat kat tiang surau. Habis panggil bapak dia, Allahu Akbar, panggil polis pada airport. Mana yang nak ceritakan, itulah dunia akhir zaman kan, kita pun akhir zaman, umat akhir zaman kan. Kalau para sahabat tak kisah dah, unta ke apa hilang kan, hantar aku depan Allah ni, ada Allah Ta'ala kan, tak kisah. Kita punya sikit je kan, motor kita orang nak curi pun dah kalang kabut kan. Itulah iman kita, subhanallah. Jauh beza kan, subhanallah. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, lagi sambung kata Syekh Ibn Athaillah, man abadahu li syai' yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi urud al-uqubah anhu fama qama bihaqqi awsafihi. Sesiapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat sesuatu yang dia harapkan daripada Allah, atau untuk mengelakkan dirinya daripada ditimpa balasan azab, maka sebenarnya dia belum menunaikan hak sifat-sifatnya. Macam mana ni? Tadi kata Allah Ta'ala tak akan tangguhkan balasan, beramal dapat cash, pahala dapat, ampun dosa sebagainya, hajat tercapai. Lepas tu Allah bagi kita pilihan, Allah pilih kita jadi orang yang ahli ibadah, beri kita kenikmatan dalam ibadah, rasa seronok, dah dapat dah. Yang ini pula dia sebut, siapa yang beribadah kepada Allah dengan mengharapkan sesuatu dari segi pahala sebagainya, dapatkan syurga sebagainya, hajat tercapai. Tujuan ibadah tu dapat, ada hajat lain lah, hajat dia untuk dapat syurga, dapat Allah redha, dapat apa nama dia, dapat pahala sebagainya lah, ataupun dapat selamat daripada api neraka Allah Ta'ala, terselamat daripada api neraka. Itu orang macam ini, dia kata apa? Fama qama bihaqqi awsafih, maka sebenarnya dia belum menunaikan hak sifat-sifat Allah pula dah. Sekarang macam mana sekarang ni? Kan? Sebenarnya persoalannya bukanlah apa nama ni, sesuatu yang susah nak dipaham. Sebenarnya mudah. Sebab apa tuan-tuan? Ini penerangan tentang level hamba-hamba Allah yang beribadah. Ada level, ada tingkatan. Orang beribadah ni kan ada orang awam, ada orang yang kan macam puasa kan. Kata Imam Al-Ghazali kan ada 3 level, 3 peringkat.
orang awam. Yang kedua khawasul khawas. Yang ketiga khawas atau khusus kan. 3 peringkat orang puasa. Yang pertama, orang puasa tu sekadar tahan lapar dan dahaga je, tapi tak sembahyang, tak ibadah, aurat buka, buat maksiat. Time buka dia bukalah, tak makan je, dia tak minum, dia tahan puasa, tapi langsung tak ibadah. Itu orang awam. Yang kedua khawasul khawas, level kedua okey sikit lah, dia puasa dan ibadah, ya, alhamdulillah, ya, dia elakkan dosa-dosa besar, tapi mungkin dosa-dosa kecil mungkin masih jalan terus kan, mengata orang on terus, masih on lagi mata tak nak melihat benda-benda maksiat, masih lihat lagi, Allahu Akbar. Telinga, dosa telinga, dosa mata, dosa macam-macam lah, anggota zahir masih jalan lagi. Ini orang puasa juga, tapi dia ibadah, cuma tak solid lah, dia kurang jaga. Itu nak khawasul khawas. Tapi yang the best puasa orang yang al-khusus ataupun khawas, orang yang khusus. Ni memang special lah, dia puasa penuh, yang zahir batin, mana dia tidak membatalkan puasa dia dan tak membatalkan pahala puasa dia, mana dia jagalah. Itu yang terbaik lah kan. Jadi ada 3 peringkat. Sama juga macam gini, kalau ibadah setakat nak pahala, ibadah setakat takutkan api neraka Allah Ta'ala, ya, seolah-olah kalau tak ada dapat pahala tak nak ibadah, seolah-olah dia faham gitu. Ataupun kalau tak ada upah tak nak kerja, upah tak dapat, mogok lapar, duduk dengan dia tak nak kerja, duduk je. Kalau pekerja yang begitulah, yang mana dia mogok lapar tak nak kerja sebab upah tak dapat kan. Contoh untuk mudah faham. Mana ataupun kalau tak disebat, tak dipukul, tak diazab, tak diancam dengan ancaman yang menyakitkan, dia tak buat ibadah. Kalau dia tak mengenangkan bahawa ada neraka sana, ada api neraka yang menunggu dia, dia tak ibadah. Mana dia ibadah sama ada dia takut api neraka ataupun dia nakkan syurga semata-mata. Tuan-tuan, salah ke sebenarnya orang begini? Tak salah. Itu dah level begitu. Mungkin dia baru mengenal tingkah semayang, mungkin dia baru, mungkin peringkat umur, mungkin benda muda, dah remaja kan, benda mula dia terpaksa, ada anak kan, baru nak meningkat, baru nak jadi manusia, mungkin segan kerana ayah dia tengok, ustaz dia tengok, ustazah tengok, pantau, atau nenek marah agaknya. Jadi niat tu dah lain macam, dah macam tak solid, ikhlas dah kan. Tapi bila dah peringkat umur, dah lama ibadah, dah bukan kerana itu lagi, dah bukan kerana habuan kan, bukan kerana habuan, tapi kerana Allah semata-mata, ya, sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Kita sering baca surah Al-Kahfi, ya, Allah berfirman apa? Allah berfirman, ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah kan. Surah Kahfi kan, mana Allah beritahu apa? Wasbir nafsaka, sabarkan diri kamu bersama-sama dengan golongan, ya, yang beribadah kepada Allah pagi dan petang, siang dan malam, ya, yuriduna wajhah, semata-mata mengharapkan, mereka tu mengharapkan wajah. Apa wajah? Wajah ataupun zat Allah Ta'ala kan. Sinilah kelebihan kita ni, ya, kelebihan para ulama, ya, kita aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Sini peranan dia, kefahaman dia. Ayat tu jelas mengatakan wajah dan wajhullah kan, yuriduna wajhah, mereka tu yang beribadah kepada Allah pagi dan petang. Allah sebut, ya, Allah suruh kita sabar bersama mereka tu, join the club join golongan macam gini, golongan orang-orang yang beribadah kepada Allah pagi petang siang malam, hanya mengharapkan yuriduna wajhah, yang mengharapkan wajah. Dalam bahasa Arab wajah tu wajah lah, tapi dalam kita dalam Asy'ariyah, ya, wal Maturidiyah ditakwilkan. Tuan-tuan ambil Quran Ar-Rahman tu sebut, cuba tengok ayat tu, dia tak sebut wajah, dia sebut zat, untuk menyelamatkan, untuk maknanya itulah perbezaan dia, untuk mengelakkan kita bagi orang-orang yang mungkin, orang-orang yang
ya, yang tak faham, yang belum ya memahami Islam, ataupun mungkin dia baru masuk Islam, dia masuk Islam tengok baca Quran, oh ini sama macam Tuhan kita kah? Mungkin ini para ulama dah buat kajian dah. Jadi yang selamat kita takwilkan. Kalau wajah, dalam Quran sebut wajah, dalam tafsir Ar-Rahman sebut zat Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya Allah suruh kita beribadah kepada Allah, sabar kepada bersama-sama golongan yang beribadah kepada Allah, tekun beribadah kepada Allah, yang mengharapkan hanya wajahnya, hanya zatnya, bukan habuannya, bukan syurganya, bukan ganjarannya, bukan hadiahnya, bukan balasannya. Gitu. Maknanya itu tujuan ni ayat ni bagi mana yang ibadah yang benar-benar yang ikhlas ada semata-mata ia mengharapkan Allah Azza wa Jalla, mengharapkan zat Allah Azza wa Jalla. Ya. Berkata Syekh Abu Hazim Al-Madani, dia pernah berkata, inni la astahyi min rabbi an a'budahu khawfan min al-'adzab fa akuna mithla 'abdi su', kata dia. Ya, Syekh Abu Hazim berkata apa? Sesungguhnya aku malu, Syekh Abu Hazim Al-Madani, sesungguhnya aku malu kepada Allah Tuhanku untuk beribadah kepada Allah semata-mata takut daripada azab. Kalau itulah keadaanku, maka jadilah aku ni seperti hamba Allah yang jahat. Itu kalau tidak takut, saya tidak beramal. Dan aku malu untuk beribadah kepada Allah kerana pahala, maka jadilah aku seperti pengambil upah yang jahat. Maksudnya jika tidak diberi upah amalannya, saya tidak beramal. Akan tetapi aku beribadah kepadanya semata-mata kasih kepada Allah. Tuan-tuan, bila orang kasih ni, dah sayang ni, dah tak kira balasan dah. Dah tak kira balasan. Macam ibu-ibu lah, ayah-ayah lah yang kasih anak cucu, mana harapkan balasan? Kan? Beri je kan, kita beri alhamdulillah sebab sayang. Kan? Kita sangat berkorban, ibu-ibu lagi masya-Allah berkorban nyawa dan raga yang untuk membesarkan anak-anak, masya-Allah kan, berkorban tenaga sebagainya, ayah sebagainya, semua kita berkorban untuk anak-anak kita. Mana berkira, tak pernah terlintas kita nak ambil nak berkira, tak pernah homo kita jumpa ibu ayah yang bila anak dah besar, anak sini dah kerja sini long, ni ayah simpan, mak simpan ada file apa ni ya, tebal file. Ni file susu kau ni dulu macam sejak lahir, ini bil susu kau ni, ini bil pampers, ni sewa rumah kau ni, bil api air selama ni ni bil sekolah yuran kau, sekolah rendah, tadika tau, ni bas sekolah. Ada ke ibu buat gitu? Tak pernah jumpa, tak pernah wujud pun file tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Ni masa kau sakit kan, masa hospital, ni kau sunat, ini masa kau mak simpan ni semua bil ni, tolong bayar balik. Faham? Total semua 5 juta. Juta tau ibu, juta. Ada kajian, siapa tahu buat kajian, dia pernah buat kajian. Juta tau kos. Ibu ayah parent besar anak-anak ni, kos juta sebenarnya. Ni dah belas tahun, puluh tahun kan, aku nak kira-kira betul-betul lah, juta. Tapi mana ada ibu ayah yang kira, yang claim? Tak pernah. Bahkan korban seluruh hidup dia wasiatkan lagi, dia hibahkan lagi untuk anak-anak dia. Ada yang ada rezeki, dia hibah siap-siap, semua dah dapat rumah seorang satu. Ayah belum meninggal ni, mak belum meninggal, punya kaya ayah tu dah ada rezeki, Allah izinkan, sayang anak-anak dia bersiap-siap hibah ni. Baik tak? Baiklah, alhamdulillah. Sampai nama dia pun tak ada dah. Jadi dia meninggal solo je. Dengan Allah Ta'ala tak ada harta langsung, solo. Semua dah dihibahkan. Gaduh pula adik-beradik. Berlaku tak? Berlaku. Berebut. Allah tak puas hati, kenapa rumah tu besar? Aku kecil. Aku lagi lama jaga ayah. Bergaduh, tak tegur mak, tak tegur ayah, adik-beradik. Tuan-tuan, inilah nak ceritakan tadi tu, mana ibu ayah ni, maknanya dia tak berkira langsung. Begitu kalau hamba Allah yang benar-benar kasih kepada Allah, tak berkira dengan Allah Ta'ala, beribadah, buat je. Sebab Allah dah bagi kita pelbagai tu. Allah bagi kita nyawa, Allah bagi kita kehidupan, Allah bagi kita, Allahu Akbar, Allah bagi kita nikmat
jadi orang Islam, jadi orang beriman, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman. Ya Allah ya Karim, kan tak terkiralah nikmat yang Allah beri kita ni, tak terkiralah, subhanallah. Ya, tak terkira, tak terkira. Tuan-tuan, sebenarnya kalaulah kita nak masuk syurga Allah kerana amal ibadah, langsung tak layak. Jangan syok sendirilah. Jangan duk perasan SS ya. Apa? SS syok sendiri. Jangan syok sendiri, jangan duk perasan. Wah, aku ni dah beramal ni dah lama ni. Dah puluh tahun ni kan. Haji dah 10 kali. Kan? Umrah tiap tahun, alhamdulillah kan. Oh, hebat ni. Syurga confirm. Jangan. Jangan. Sebab ada umat dulu yang ada Nabi kisahkan, dia pernah beribadah selama 500 tahun. Umat dulu kan umur panjang, dah lama beramal, tiba-tiba ketika hisab, Nabi cerita ketika dia nak dihisab masuk syurga, Allah beritahu, silakan hamba-Ku ke syurga-Ku, silakan dengan rahmat-Ku, silakan ke syurga. Jemput. Dia protes, dia komplain, ya Allah, stop. Dia komplain pula, dia tak puas hati. Dia kata sebab Allah sebut silakan ke syurga-Ku dengan rahmat-Ku. Dia tak puas hati, dia kata, ya Allah, boleh tak aku nak ke syurga Engkau bukan dengan rahmat-Mu, dengan amalanku. Sebab aku dah beramal lama, 500 tahun beramal ibadah bukan dengan rahmat, boleh tak? Boleh? Allah kata okay. Malaikat ambil nikmat mata sebelah kiri tu, timbang. Yang kisah ni masyhur ni, kita pernah dengar sampai masyhur kisah ni kan, kita pernah dengar. Ambil nikmat mata dia sebelah kiri, timbang, terbayar tak amal ibadah dia selama 500 tahun dengan nikmat mata sebelah kiri, terbayar tak tuan-tuan? Malaikat ambil, timbang, ternyata berat lagi nikmat mata tu, tak terbayar nikmat mata sebelah kiri, belum nikmat mata sebelah kanan, belum nikmat mata, belum nikmat hidung, nikmat telinga, nikmat bulu kening, nikmat bulu mata. Nikmat mulut, nikmat gigi, nikmat lidah, nikmat jantung, nikmat paru-paru, nikmat darah, nikmat nyawa, nikmat roh, nikmat kaki, tangan, kepala, semua tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan, tak terbalas. Benarlah yang Nabi kata apa? Kamu akan masuk ke syurga Allah dengan rahmat Allah. Kamu tak akan masuk ke syurga Allah dengan amalan kamu. Kamu tak akan masuk ke syurga Allah dengan amalan kamu, tapi dengan rahmat Allah. Dia kata para sahabat, adakah kamu juga ya Rasulullah? Ya, aku juga akan ke syurga Allah bukan dengan amalanku, tapi dengan rahmat Allah. Ya Allah merahmatiku. Masya Allah tuan-tuan, maknanya dengan rahmat Allah Ta'ala kita masuk. Jangan salah faham pula, oh kalau gitu tak payah beramal lah Ustaz, tidur kat rumah je lah, tidur je. Allah kan maha luas rahmatnya, doa je lah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, doa itu je lah, tak payah solat. Tak betul lah tu, tak betul lah. Sebab solat kan adalah solat, ibadah kan ibadah, itu adalah kewajipan. Maka kita boleh ibadah pun sebenarnya dengan rahmat dia kan, dengan rahmat Allah lah kita boleh ibadah. Dengan kita balik pada dia, sudah balikkan pada Allah. Dengan rahmat Allah lah kita boleh ibadah, betul? Dengan rahmat Allah lah kita boleh jadi orang Islam ni, alhamdulillah kan. Gitu kan, senang. Jadi sidang jemaah sekalian, maksudnya apa ni? Maksudnya ibadah yang paling solid, yang paling betul, tepat adalah ibadah yang ikhlas lillahi ta'ala semata-mata kan, mukhlishina lahuddin kan. Maknanya beribadah kepada Allah mukhlisin, ikhlas, bukan kerana sesuatu, bukan kerana habuan lah kan. Jadi salah ke nak minta syurga neraka? Minta syurga dan elak daripada neraka tak salah, itu adalah doa yang Nabi ajar juga. Doa itu adalah ibadah. Doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar kan. Mana kita itu Nabi ajar doa supaya kita minta keridhaan Allah dan mintakan syurga dan jauhkan daripada kemurkaan Allah dan daripada api neraka. Itu doa tu kita minta lah, insya-Allah kita doa, itu adalah ibadah. Allahu Akbar. Sebab sedang jemaah sekalian, sebenarnya dalam syurga nanti pun nikmat yang paling besar akhirnya apa? Bukan nikmat syurga itu sendiri kan.
Di kalangan dalam syurga tu pun akhirnya malaikat Allah Ta'ala beritahu pada hamba-hambanya dalam syurga, ahli syurga tu, wahai hamba-Ku sekalian, inginkah kamu aku tunjukkan nikmat yang lebih besar daripada apa yang ada sekarang ini? Semua tercengang kan, ahli syurga semua tercengang. Ya Allah, ada lagi ke nikmat yang lagi besar? Kami kan dah selamat daripada neraka, kami kan dah dalam syurga ni, ada lagi ke ya Allah? Maka Allah Ta'ala bukakan hijab, dia katakan Allah bukakan hijab, semua nampak sendiri dengan mata kepala zat Allah Azza wa Jalla yang sebenar-benarnya, dengan mata kepada kita sendiri tuan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dapat melihat Allah Ta'ala kan, lalu tercengang-cengang tu, hoyong-hayang, terbang semua ahli syurga. Allah tak tergambar nikmat melihat zat Allah, melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi akhirnya apa? Zat juga. Akhirnya Allah tu sendiri, zat Allah tu lah nikmat yang paling besar. Sebab itulah orang-orang yang soleh, para arifin, target dia zat Allah, zat Allah Ta'ala, bukan target dia syurga tu. Mana lagi mulia, zat Allah ke syurga? Zat Allah, betul lah. Syurga pun makhluk kan, syurga makhluk, yang ampunya syurga tu Allah. Itu yang maksudnya target tu ke syurga lah kan. Mudah-mudahan tuan, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Dah azan dah. Oh okey, di ruang tu azan insya-Allah sambung sikit. Bismillah. Alhamdulillah sidang jemaah sekalian. Okey, yang terakhir, kita masih kemah yang terakhir ni, kata Syekh Ibn Ta'ilah, mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu fahuwa fi kulli dhalika muta'arifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfahi alaika. Ya? Apabila Allah Ta'ala memberi kurnia kepadamu, dia menjadikan kamu menyaksikan kebaikannya, dan apabila Allah menghalangmu daripada pemberiannya, dia menjadikan kamu menyaksikan penguasaannya. Maka sebenarnya dalam semua keadaan itu, ya, dia memperkenalkan dirinya kepada kamu dan memandang kepadamu dengan sebab adanya kasihan belas, rahmat dan lemah lembutnya untukmu. Contoh ini, ya, hikmah seterusnya iaitu tentang pemberian dan halangan Allah Ta'ala. Jadi maknanya apa yang Allah beri pada kita ni sebenarnya Allah nak tunjuk pada kita bahawa kebaikan Allah Ta'ala itu sendiri. Kita minta dapat, misalnya kita hajat apa dapat, itu Allah nak ajar kita, nak kenalkan diri kita pada dia bahawa dia lah maha pemurah, maha pengasih. Kita minta dapat. Sebaliknya pula, bila apa yang kita tak dapat, kita nak tak dapat, dia terhalang, itu pun menandakan Allah Ta'ala nak beritahu kita betapa dia maha berkuasa. Kan? Maknanya kita sebagai hamba tetap sebagai hamba, kita hanya mampu minta, merancang doa, usaha, tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang menentukan. Supaya kita tak terlupa lah. Kalau tak, kalau semua minta dapat, kita mungkin akan terlupa, akan lupa diri kan? Minta semua dapat, tak ada sakit langsung kan. Jadi maknanya pun tak elok juga. Maknanya kita kekal sebagai hamba Allah, dan Allah adalah Tuhan kita. Apapun segala-galanya adalah dari Allah. Dan di kalangan para ulama, para arifin billah, bagi mereka sama aja. Sama aja. Dapat pun okey, tak dapat pun okey. Alhamdulillah, redha, sabar kan. Kan Nabi kata apa? Ajaban li amril mu'minin. Pelik orang beriman ni, pelik. Ketika dia dapat nikmat, dia syukur. Ketika dia dapat musibah, dia sabar. Semuanya khair, semuanya baik. Ini kelebihan orang mukmin yang sebenar-benarnya lah kan. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah menjadi hamba Allah yang beriman yang sebenar-benarnya, mudah-mudahan ya. Dan kita menjadi hamba Allah yang beriman, dan kita dimatikan sebagai orang beriman insya-Allah, dan akhirnya kita dijumpakan dengan hamba-hamba Allah yang beriman insya-Allah di alam barzakh nanti insya-Allah. Tuan-tuan, seterusnya kita akan sama-sama ya insya-Allah, mudah-mudahan dipilih Allah Ta'ala untuk melangkah masuk ke syurga Allah Azza wa Jalla insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma
warzuqna fahma ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.